Okey, kelas selamat pagi 2 Joules ya. Sekarang pukul 12.32 ya. Hari ini kita sambung lagi belajar. Sebelum itu nak beritahu dahulu ya. Kamu semua akan balik ke sekolah pada 5 hari bulan 4 ya. 5 hari bulan 4 hari Isnin, iaitu seminggu selepas cuti. So besok hari Jumaat, hari Sabtu 27 hari bulan cuti ya. Cuti sekolah sampai 4 hari bulan April. Okey, seminggu itu cuti dan kamu semua pelajar akan datang ke sekolah pada hari Isnin 5 hari bulan April. Okey. Jadual waktu sudah keluar, pakai jadual waktu yang baru. Boleh minta kepada guru kelas kamu lah ya. 2 Joule ada grup kan. Siapa guru kelas? Cikgu CD ke? Bukan Cikgu CD. Kalau 2 Joule, Cikgu Nurwati ke apa nama? Siapa? Nanti dia akan beritahulah ya. Cikgu Nurwati ya. Nanti dia akan beritahulah jadual baru kamu untuk minggu depan ya, 5 hari bulan 4, jadual kelas yang baru jadual waktu kelas yang baru ya. Okey. Hari ini kita sambung sedikitlah ya. Okey. Kita sambung balik hari ini. Boleh nampak tak yang share ni? Harap boleh nampak lah ya. Harap boleh nampak apa yang saya share. Sekejap. Saya cuba join guna handphone saya. Saya pun mau join juga. Baru boleh nampak ya. Okey. Okey, jadi baik. Kita sambung topik yang semalam punya ya. Bahagian kesihatan manusia. Jadi saya nak sambung sebelum saya sambung, saya nak beritahu dulu yang semalam kita sudah belajar jenis-jenis penyakit ya. Ada penyakit yang berjangkit dan ada yang tidak berjangkit. Dan semalam juga kita sudah belajar macam mana cara penyakit itu berjangkit ya, daripada orang ke orang yang lain ya. Semalam kita dah belajar melalui udara. Okey, penyakit ini boleh berjangkit melalui udara. Okey. Contoh penyakit yang melalui udara, contohnya ialah penyakit TB ataupun tuberkulosis, selesema, penyakit SARS ataupun penyakit H1N1 atau influenza A. Ya, dan COVID juga ya, penyakit yang sekarang ini, penyakit COVID ialah penyakit yang boleh disebarkan melalui udara. Contohnya, saya sudah beritahu semalam ya, kamu tengok balik video itu. Kalau orang itu bersin ke, kalau orang itu batuk ya, kalau dia ada penyakit itu dan penyakit itu boleh terkena pada orang lain. Kalau orang lain itu terkena dengan dia punya air liur lah yang ada virus itu ya. Ini kamu tengok balik video semalam. Dan yang kedua ialah penyakit bawaan air. Ini yang kedua ya, penyakit bawaan air makna dia penyakit itu berada di dalam air. Kalau kamu minum air itu tanpa dimasak, mungkin kamu akan boleh mendapat penyakit. Okey. Contohnya kalau air sungai lah biasanya ya. Ataupun air yang tidak dimasak ya, air yang kotor kalau kita minum mungkin akan dapat penyakit ya. Contoh penyakit bawaan air ya, penyakit yang melalui air ni ya. Kolera, demam kepialu dan disentri ameba. Disentri ameba. Maksudnya ni penyakit yang daripada air. Di dalam air itu kotor. Air itu tercemar dengan bakteria, dengan virus ataupun dengan benda-benda yang tidak elok. Itu sebab kena tapis dan mestilah kena masak air itu sebelum minum. Dan kena jaga kesihatan lah ya, kena jaga kesihatan.
Dan kebersihan sebenarnya, kena jaga kebersihan supaya kita tidak terkena penyakit yang dibawa oleh air. Ya, banyak penyakit yang dibawa oleh air ya. Kencing tikus, kalau kamu pernah dengar kencing tikus pun melalui air juga ya. Dan kita juga sudah belajar cara-cara untuk mengelakkan jangkitan. Kamu boleh baca sendiri nanti buku teks muka surat 98. Dan hari ini kita nak sambung lagi dua cara macam mana kita boleh mendapat penyakit, melalui medium apa, melalui cara apa. Okey, ini cara yang ketiga. Cara yang ketiga, dia melalui apa yang kita panggil sebagai sentuhan. Sentuhan. Kalau kita pegang, kalau kita terpegang tempat yang ada penyakit, kita boleh terkena. Ya. Biasanya penyakit kulit, penyakit yang kulit ini. Contoh penyakit ialah kurap dan panau. Okay, kamu tengok gambar di sebelah ini, dan ini adalah contoh gambar penyakit panau. Penyakit panau ni dia pada kulit, pada kita punya kulit. Penyakit panau ni dia warna putih dan dia tidak gatal sebenarnya. Dia warna putih, tompok-tompok putih di mana biasa. Kadang-kadang di belakang, di muka pun kadang-kadang ada. Di belakang leher, ada banyak duduk di situ. Okey. Penyakit panau ni ya. Dan penyakit yang kedua ialah penyakit kurap. Kurap ini warna apa? Kalau kamu tengok di sini, kurap ini dia warna merah. Dia bulat-bulat macam ini. Dan kurap ini kurap ini dia sangat gatal. Kalau kamu gatal, kamu garu boleh berdarah. Ya. Ini adalah contoh penyakit yang boleh tersebar melalui sentuhan. Melalui sentuhan. Ya. Okey, kita tengok dulu. Dari mana datangnya penyakit panau dan penyakit kurap? Penyakit ini datang daripada kulat. Ya, daripada kulat ya. Bukan bakteria, bukannya virus, tetapi datang daripada kulat. Okey. Dan bagaimana jangkitan ini berlaku? Berlaku akibat tersentuh kulit yang telah dijangkiti atau memakai pakaian pesakit. Ya. Contohnya berkongsi baju, berkongsi tuala, berkongsi pakaian. Okey, contohnya orang ini ada panau. Kamu pula pakai dia punya baju ataupun pakai dia punya tuala. Jadi kamu pun akan terjangkit dengan penyakit itu. Okey, itu yang pertama. Ada juga penyakit yang namanya sifilis dengan gonoria. Penyakit sifilis dan gonoria ni ialah sejenis sakit yang berada di kulit jugalah ya. Dan dia berjangkit melalui hubungan seks ya. Dia berjangkit melalui hubungan seks. Okey. Dan patogen penyakit ini terdapat di dalam air mani dan bendalir faraj. Sifilis, gonoria. Okey. Selain daripada itu, HIV boleh merebak melalui hubungan seks, darah dan perkongsian jarum suntikan di kalangan pesakit dan penagih dadah. Melalui suntikan. Kamu tahu ini ada satu penyakit ini ya. Penyakit ini sudah lama. Namanya penyakit ini ialah AIDS. Penyakit AIDS, HIV. Macam mana dia tersebar? Melalui sentuhan. Kalau tersentuh bendalir badan, maknanya dia boleh tersebar lah. Dan biasanya penyakit ini hanya sentuh saja. Dia tidak melalui air, dia tidak melalui udara, hanya sentuhan saja. Okey, kalau kita boleh tengokkan gambar-gambar lain lagi ya. Contoh panau. Contoh gambar panau. Inilah contoh dia ya. Dia macam warna putih-putih sajalah ya. Macam ini, macam budak ini. Kalau nampak yang putih-putih di sini ya, ini adalah panau lah ya. Mungkin dia, macam mana nak cakap ya, mungkin dia tak mandilah, dia tidak menjaga kebersihan. Ya? Dia tidak, muka dia tidak sabun, sepatutnya kena sabun, ya? Kena mandi dengan betul. Barulah panau ni dia akan hilang. Biasanya di bahagian muka lah ya, muka ataupun pada bahagian tengkuk. Ini contoh penyakit
panau ya, sakit panau itu. Dan kadang-kadang dia berada di belakang. Macam ini contoh. Di belakang tengkuk. Ini banyak panau. Dia warna putih. Warna putih dan dia tidak gatal. Tapi tak cantik lah sebab kulit itu dia warna putih-putih tompok-tompok macam ini. Dia tidak berapa cantik lah. Okey, ini penyakit kita panggil penyakit panau ya, melalui fungus. Okey. Macam mana dengan kurap pula? Ini penyakit kurap. Kurap ini sangat gatal. Ya, ini contoh gambar penyakit kurap. Dia macam bulat ya, dan dia macam ada keping-keping begini. Ini sangat gatal. Dia warna apa? Dia warna merah. Ya. Kalau tadi panau tadi dia warna putih-putih sahaja. Ya, yang ini dia warna merah dan sangat gatal. Okey. Gatal memang bukan bahayalah. Macam orang ini. Ini lagi teruk ni. Kalau kamu tengok ini, habis badan dia. Kurap, kurap. Bulat sana. Ya. Dan dia macam bentuk cincin. Bulat-bulat sini ya. Nah ini orang ini tak boleh berkongsi baju lah. Dan dia ada ubat dia. Okey. Dia ada ubat krim dia. Nanti kalau di farmasi, kalau pergi farmasi, dia akan, bolehlah orang itu akan beritahu ubat apa yang boleh digunakan untuk kurap ini ya. Ini contoh ubat dia lah. Ini contoh ubat dia. Macam ubat ubat yang dia ada tulis antifungal. Antifungal ini maksud dia ubat yang boleh digunakan untuk orang panggil apa? Merawat penyakit kurap ini ya. Macam ni antifungal ni, antifungal cream. Murah saja di farmasi pun ada jual. Okey, dia akan cuba bunuh apa itu kita panggil fungus itu dan kita jadi elok lah. Okey. Okey. Ni gambar-gambar dia lah. Apa lagi gambar yang lain? Kalau sifilis pula, sifilis gonoria. Sifilis gonoria ni biasanya di bahagian kemaluan ya. Saya tak mau carilah. You cari sendiri. Sifilis gonoria, kalau nak tengok macam mana gambar dia, kamu cari sendiri. Sebab ini biasanya pada bahagian sulit. Bahagian kemaluan pesakit. Nanti keluar gambar kemaluan, nanti terkejut pula kamu. Tak apa, ini kamu boleh cari sendirilah ya. Dia sama jugalah, kulit itu akan jadi gatal-gatal dan sebagainya ya. Okey, kita tengok yang keempat pula. Inilah jangkitan melalui, kita panggil jangkitan melalui vektor. Bukan air, bukan udara, bukan sentuhan, tetapi vektor. Apa itu vektor? Haiwan yang memindahkan patogen. Maknanya kita mendapat penyakit, manusia mendapat penyakit daripada binatang, daripada haiwan. Apa contoh? Tengok di buku, tengok depan ini ya. Lipas. Ya, lipas bahaya, dia bawa penyakit. Penyakit apa? Bukan penyakit ya. Kuman apa yang dia bawa? Patogen apa? Salmonella typhi. Ini contoh vektor. Kita panggil dia vektor. Ya. Serangga ataupun binatang yang membawa penyakit, kita panggil dia vektor. Dan binatang ini kena dibunuhlah. Kalau tidak nanti manusia akan sakit. Yang kedua lalat. Ini pun bahaya ni. Kalau dia melekat atas makanan, kemudian makanan tu kita makan, kita akan jadi sakit. Nyamuk, ini biasa di Malaysia, sangat biasa. Nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes, nanti dia bawa virus dengue. Nanti kita akan dapat demam dengue. Dan nyamuk ini adalah vektor. Ada lagi, nyamuk juga bahaya ni, bawa Zika virus. Kemudian nyamuk Anopheles ni dia akan bawa sakit malaria. Dan tikus, tikus juga kita panggil dia vektor sebab dia membawa penyakit leptospiro
leptospirosis, iaitu penyakit kencing tikus. Ya, ada berapa binatang? Lipas, lalat, nyamuk, ya, nyamuk Aedes, nyamuk Anopheles dengan tikus. Ini semua vektor. Okey, tapi yang paling bahaya yang biasa sekarang ya di rumah-rumah ke, nyamuk lah ya. Nyamuk ini kena jaga-jagalah. Lebih-lebih lagi waktu pagi, awal pagi dengan waktu senja. Waktu senja tu banyak nyamuk ya, dan kena spray lah dengan ubat nyamuk dan sebagainya ya. Okey. Dan ini adalah beberapa penyakit, gejala penyakit, patogen, vektor dan cara jangkitannya. Ini antaralah, saya ambil satu saja contoh, nanti kamu boleh baca yang lain-lain. Contoh yang pertama, saya ambil satu contoh ya, demam denggi. Nama penyakit ini demam denggi. Saya ambil denggi lah ya, sebab denggi ini biasa di Taman Muhibah kadang-kadang, ataupun di Rimba Panjang, di Sambantan, banyak ini penyakit denggi ini. Sebab dia daripada vektor. Vektor tu daripada mana? Daripada nyamuk ya. Okey. Kalau orang itu terkena denggi ya, tiba-tiba nyamuk datang dan dia menghisap darah dan denggi tu dia terkena denggi. Apa gejala dia? Sakit sendi, kamu akan demam, sakit kepala dan mata akan berair. Dan biasa demam lah. Demam, sakit saja. Ini dia punya simptom ataupun dia punya gejala. Gejala dia. Apa nama patogen ni? Patogen ni nama dia virus. Apa nama vektor? Vektor ni nyamuk Aedes. Dan bagaimana cara jangkitan? Gigitan nyamuk. Nyamuk yang ada virus itu, dia pergi kepada, dia gigit ya, ataupun dia hisap darah dan virus itu akan masuk dalam badan kita. Kemudian dia pergi lagi hisap darah orang lain dan orang itu pun akan terkena dengan penyakit itu juga. Okey. Yang lain-lain kamu boleh baca sendiri ya. Pastikan kamu faham penyakit apa, gejala dia apa, apakah patogen dia, apakah vektornya dan bagaimanakah cara jangkitan dia ya. Yang lain-lain boleh baca sendiri, right? Okey. Kita tengok satu contoh, kita tengok dua contoh ya. Dua contoh vektor menyebarkan penyakit. Kita ambil dua saja contoh vektor. Yang pertama nyamuk dan yang kedua ialah lalat. Ini vektor. Dia ni binatang ataupun serangga. Tetapi dalam serangga ni dia ada penyakit. Dan apabila penyakit ini kena kepada manusia, manusia akan sakit. Okey, kita panggil je vektor. Okey. Yang pertama kita tengok dulu nyamuk. Macam mana nyamuk ini boleh mendapatkan kita penyakit. Okey, saya bacakan ya. Nyamuk mempunyai patogen. Apa tadi patogen? Patogen itu virus lah. Virus yang di dalam nyamuk. Di dalam kelenjar air liur, menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Okey. Dalam nyamuk tu dia ada kuman dan orang itu dia tidak ada sakit lagi. Dan apabila nyamuk itu datang gigit, barulah orang itu akan dapat penyakit. Kenapa? Sebab di dalam air liur nyamuk itu dia ada penyakit itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah dan jangkitan merebak ke seluruh badan. Apabila nyamuk saja sudah masuk, dia akan virus pada nyamuk itu akan masuk ke dalam. Okey. Dan yang ketiga, nyamuk itu sudah digigit orang ini, dia akan pergi pula gigit orang lain dan menyebarkan jangkitan kepada orang lain pula. Okey. Kita tengok gambar dulu bagaimana ya. Mosquito. Kita tengok gambar ini. Ada diagram dia tak? Inilah lebih kurang lah. Harap-harap boleh nampak lah ini ya. Kita tengok lain bagaimana. Ini pun boleh lah. Ya. Tengok ya. Ini contoh yang ni lah. Ya. Kalau kamu tengok di sini. Ini kepala nyamuk yang sudah dibesarkan ya.
Ini nyamuk ni. Ya. Dan nyamuk ni dia ada panjang, bahagian yang panjang ini dia akan menyedut darah. Ya, bahagian dalam ini dia ada virus lah. Dan apabila nyamuk itu dia sedut darah dan virus ini akan masuk ke dalam salur darah. Dia akan masuk dalam salur darah dan orang itu akan dapat penyakit. Salur darah ini tidak jauh daripada kulit. Dia boleh tembus. Dia boleh tembus masuk ke dalam kulit nyamuk ini. Dan nyamuk ni dia ada virus. Dia ada virus dalam, dia akan masuk ke dalam. Okey. Ini cara dia menyebarkan virus. Virus apa tadi? Virus denggi. Bukan melalui udara tetapi melalui vektor. Apa contoh vektor? Contoh vektor ialah nyamuk Aedes. Okey, nyamuk Aedes. Sekejap mosquito. Tak tahulah boleh nampak ke tidak ni. Ni yang besar. Nampak dia boleh macam cucuk masuk ke dalam ya. Nampak ni besar nyamuk ini masuk dalam. Dia hisap darah. Dia boleh masuk dalam kulit dan nyamuk ini dia ada ini ya. Apa? Aedes, penyakit apa? Zika. Penyakit Zika pun dia boleh apa ini? Penyakit Zika. Mana dia? Penyakit mana tadi? Ini. Ya. Dia boleh penyakit Zika. Penyakit Zika, denggi dan chikungunya. Chikungunya pun ada di Sungai Siput hari tu. Mereka cakap ada. Daripada nyamuk apa? Nyamuk Aedes. Ya. Dalam ini dia ada virus dan bila dia hisap darah, virus ni akan masuk ke dalam kulit dan kita akan jadi sakit. Ya. Dan dia ada macam-macam jenis. Macam ini nyamuk Aedes, ini nyamuk Anopheles dan ini nyamuk Culex. Dia ada banyak-banyak jenis nyamuk. Ini semua vektor lah. Ini kita semua panggil dia sebagai vektor. Vektor. Ini semua vektor. Ya. Ini jentik-jentik lah. Ini dia punya jentik-jentik dalam air. Itu sebab cara nak mencegah, kalau ada air yang bertakung, kita kena buang lah ya. Jangan biarkan air bertakung sebab nanti nyamuk akan membiak melalui dalam air. Tak apa, nanti saya bagi video ini dalam Telegram. Okey, tak apa. Itu kalau nyamuk. Macam mana pula dengan lalat? Lalat dia begini. Okey, ini lalat. Lalat hinggap di atas kotoran yang mempunyai patogen dan melekat pada kaki dan badan lalat. Nombor 2, lalat meminggahkan patogen ke dalam makanan dan patogen yang ketiga, patogen memasuki badan seseorang yang makan makanan yang telah tercemar. Ini kalau lalat. Okey, itu pula kalau lalat ya. How disease spread fly. Ini melalui lalat. Ini contoh lalat lah. Sebab lalat ini ya, dia suka menghinggap makanan. Sampah banyak lalat. Sebab sampah itu kotor kan. Jadi semua kotoran akan kena pada dia punya kaki dia. Kemudian lalat ini pergi mana? Kemudian lalat ini dia pergi atas makanan pula. Dia dah pergi atas sampah,
kemudian dia pergi atas makanan kita dan kita pula makan makanan itu. Jadi kita pun akan dapat sakit, ya. Jadi ini bahayalah. Okey, lalat pun bahaya juga. Itu sebab kena buat apa? Kalau lalat, macam mana cara untuk mengatasi lalat ini? Kita kena tutuplah makanan itu, perlulah ditutup dengan tabut, dengan tudung saji ke, dengan tutup dengan apa dan sebagainya, supaya lalat itu tidak menghinggap. Okey. Okey. Seterusnya, mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Kita tak mahu penyakit berjangkit ini tersebar dengan banyak lagi. Ada berapa peringkat? Ada 3 peringkat. Yang pertama, meningkatkan kebersihan diri, keluarga dan tempat tinggal. Macam contohnya sekarang COVID ini, kena buat apa? Basuh tangan, pakai topeng muka, kemudian pakai face shield, jangan pergi tempat yang ramai orang. Itu peringkat untuk mengelakkanlah, ini peringkat yang primer, ya. Dan mengambil vaksin. Ini vaksin sekarang pun sudah ada COVID punya vaksin, ya, 18 tahun ke atas boleh ambil vaksin ini. Peringkat sekunder ataupun peringkat kedua, memberi rawatan kepada pesakit dan mengasingkan pesakit dengan orang lain. Contohnya macam kuarantin lah. Macam COVID sekarang, test positif COVID. Jadi hospital akan ambil pesakit ini, pergi kuarantin. Berapa hari? Sekurang-kurangnya 10 hari ataupun 14 hari. Ini peringkat kedua. Okey. Peringkat yang ketiga pula, kita kena mengawal populasi vektor. Maknanya kalau ada cicak, tikus ke, nyamuk ke, lalat, kita kena musnahkan. Okey. Dan kita kena melindungi hos, ya, menggunakan kelambu ataupun memakai pakaian tebal. Tetapi untuk COVID, ya, kalau untuk memusnahkan COVID seluruhnya susah. Virus ini sudah terlalu banyak. Kalau kita nak bunuh virus saja, ya, tak boleh. Jadi kita kena ambil vaksin lah, ambil vaksin dan semoga badan kita boleh tahan untuk melawan penyakit ini. Okey. Kamu boleh baca dulu yang ini, nanti kalau tidak faham boleh tanya saya. Okey. Okey. Jadi itu saja untuk 4.1. Mana dia tadi? Mana tadi? 4.1 itu sahaja. Nanti kan saya akan bagi kerja rumah di dalam Telegram. Okey. Jadi hari ini last, ya. Hari ini last kita punya online. Kalau ada online kelas, hari ini last. Okey. Minggu depan cuti. Minggu satu lagi semua akan balik ke sekolah. Okey. Minta jadual waktu sebelum sekolah buka, minta jadual waktu dengan kamu punya guru kelas, ya. Nanti sudah dapat jadual waktu, nanti kamu minta, ya. Jadi kalau tidak ada apa-apa, boleh tanyalah, kalau ada soalan tanya di grup Telegram. Jadi saya akan berhenti setakat ini. Okey, terima kasih. Boleh keluar sekarang daripada kelas. Okey, terima kasih.